Agama Nasrani pula, setelah dia terseleweng, penganut-penganut dia meninggalkan keduniaan, duk tumpu akhirat. Dia sebut dalam kitab Bible dia kerajaan syurga, kerajaan bapa. Dia punya nak buang keduniaan, sampai kan duk kejar-kejar yang akhirat. Dah terbalik dengan Yahudi. Orang Yahudi tadi setelah terseleweng agama dia, dia duk kejar keduniaan sampailah hari ini. Orang Nasrani pula, bila dah terseleweng agama dia tu, mana pengikut yang terseleweng ni, mereka ni dah kejar akhirat sangat, buang terus dunia. Tapi bila datang agama Islam, Nabi Muhammad bawa satu sistem yang sangat cantik, sungguh cantik, seimbangkan dunia dan akhirat. Sampailah hari ini, tak kacau, seimbang dunia dan akhirat. Sebab itu kita tengok dalam agama-agama yang lain lah, umumnya dia punya pendeta-pendeta, rahib-rahib, sami-sami. Kecuali agama Yahudi lah. Orang Yahudi ni memang dia nak dunia. Tapi kalau agama-agama lain ni, rata-ratanya mereka ni tolak dunia. Dia kejar hak akhirat ataupun kejar hak yang gaib-gaib. Sebab itu mereka ni ramai yang bertapa. Bertapa dalam gua-gua, dalam hutan. Ramai yang tak kerja, yang orang-orang alim. Orang-orang alim dalam agama-agama lain, ramai yang bertapa, ramai yang kerja, ramai yang mengharapkan ihsan orang ramai. Nak makan pun harap ihsan orang ramai. Tapi mereka ni diangkat sebagai rahib-rahib, pendeta-pendeta, sami-sami. Ada yang tak berharta, ada yang tak berkeluarga, tak berkahwin. Tapi kalau dalam agama Islam, kita tengok ulama'-ulama' dia nak kata bertapa pun tak bertapa. Paling kuat bertapa pun iktikaf di masjid. Start daripada malam sampai ke subuh. Iktikaf lah setiap malam pun tak apa. Kalau nak bertapa sangat pun masa bulan puasa ni, masa terutama 10 malam terakhir, bertapa lah di masjid. Ulama'-ulama' Islam mana ada yang bertapa dalam gua kan? Susah nak jumpa. Dan ulama'-ulama' Islam juga rata-ratanya kerja. Sebab kita tak membuang dunia. Rata-rata ulama' Islam ni ada kerja dan tak mengharapkan ihsan orang ramai. Kalau kita tengok dalam aliran agama Buddha, dia banyak aliran ya. Salah satu aliran dia tu, dia punya sami-sami memang tak kerja. Tak kerja, tak kahwin, tak cari harta langsung. Kerja dia beribadah, meditasi, baca kitab dia lah, sutra dia tu. Tapi bila nak makan, sampai waktu nak makan, dia akan keluar ke kampung-kampung, bawa bekas. Dia bergerak dari rumah ke rumah, minta makanan. Orang kampung pun bagi makanan. Sebab pada pandangan mereka, bila bagi makanan kepada orang-orang suci ni, baguslah. Berbeza dengan agama Islam. Ulama'-ulama' kita tak macam tu. Ulama'-ulama' kita kalau pergi berjalan tu, silap-silap dia pula bagi lagi pada orang. Tapi kalau dalam agama Buddha ni, dia punya sami tak kerja, dia harapkan ihsan orang ramai. Lepas tu dia masuk balik dalam biara dia, dia buat amalan dia, esok sama juga, keluar minta makanan daripada orang kampung. Kita tengok dalam agama-agama di India, memang biasalah, dia punya tok-tok sami, alim ulama' dia lah. Kadang-kadang duduk dalam gua, setahun sekali je keluar. Setahun sekali je keluar untuk tunaikan hajat orang. Orang pun beribu-ribu kumpul. Dia bertapa dalam gua ni. Maksud dia memang dia tolak dunia. Bertapa dalam hutan, dalam gua, sesekali je keluar untuk tunaikan hajat. Orang kata orang sakti lah. Tapi ulama' Islam tak macam tu. Ulama' dalam Islam ni dia terjun ke tengah masyarakat. Jadi berbezalah sistem Islam dengan sistem yang bukan Islam. Dan kalau dalam agama Kristian pula, yang aliran Katoliknya, Kristian ni banyak aliran. Protestannya, Katoliknya, Advent Science-nya, yang Jehovah Witness-nya, yang Mormonnya, banyak puluh-puluh aliran. Ada yang percaya Yesus itu Tuhan dan ada yang kata Yesus bukan Tuhan. Unitary dengan Trinity, banyak. Tapi dalam Katolik ni, padri dia tak boleh berkahwin. Tak kahwin, dah tak kahwin pula. Sedangkan dalam agama Islam, orang-orang soleh, ulama'-ulama' digalakkan berkahwin, bahkan digalakkan kahwin lebih. Sebab apa tu? Salah satu dia punya hikmah dia, orang-orang baik, orang-orang soleh ni, dia bawa bakal yang baik. Kalau dia ada anak ramai, katalah 12 orang anak,
Boleh jadi 10 orang anak tu dapat bakal baik daripada dia. Mereka pun akan jadi orang soleh juga. Jadi sistem Islam ni dia membiarkan orang-orang baik. Orang-orang yang soleh-soleh, ulama-ulama digalakkan kahwin lebih. Kahwinlah 1, 2, 3, 4 supaya anak ramai turun dia punya bakal baik. Tapi kalau kita tengok sebahagian aliran agama Kristian dan juga agama Buddha tadi, pendeta dia tak kahwin. Bila tak kahwin, mereka ni orang baik, orang suci, orang apa? Suci mengikut dia lah. Orang yang amanah, jujur, tak menipu. Tapi tak kahwin. Menyebabkan bakal baik mereka tu tadi tersangkut di situ je. Bila mereka ni mati, habis bakal baik ni. Sedangkan orang awam yang jahat-jahat ni kahwin. Jadi makin lama orang bakal jahat ni makin banyak. Tapi kalau ikut sistem Islam, ulama-ulama yang digalakkan kahwin banyak supaya bakal baik itu boleh turun ramai orang-orang baik. Jadi berbeza. Kita nampak cantik sistem Islam tu tadi. Jadi kita bersyukurlah sebab kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat tauhid. Duduk dalam sistem yang sangat canggih. Dalam filem Ustaz mu tunggu aku datang, kan, satu orang tabligh tu dia bagi tahu Allah bagi kita agama ni secara percuma. Dia cakap dengan kawan dia tu, Allah bagi secara percuma, kita dapat percuma, kan, percuma aja dapat. Berbalik kepada ilmu tentang Allah, kata Imam Al-Ghazali lagi, itulah ilmu yang tersembunyi, yang tidak ditulis di halaman kitab. Yang menolong untuk mengetahuinya ialah dengan jalan belajar dan menyaksikan perihal keadaan ulama akhirat, sebagaimana akan datang tanda-tanda mereka, yakni tanda-tanda ulama akhirat. Jadi ilmu tentang Allah ni, hak yang bawah-bawah memang boleh tulis dalam kitab, tapi hak yang tinggi-tinggi, ulama-ulama susah ni nak tulis dalam kitab ni, tak boleh. Sebab apa? Tak ada bahasa manusia yang sesuai perkataan dia. Dia ni guna bahasa-bahasa dalam. Yalah, kita nak bicara tentang Allah yang berkait dengan Allah, dia guna bahasa-bahasa dalam. Jadi kalau ulama-ulama ni tulis kitab, dia akan datang kekacauan kepada orang-orang awam macam kita. Ada juga ulama-ulama cuba tulis, bila dia karang kitab, kita kata ni kitab sesat. Sebab apa? Sebab di dalam kitab tu, tuan kitab tu kata, aku memandang gunung, aku nampak Allah. Aku melihat matahari, aku nampak Allah. Aku tengok berhala, aku nampak Allah. Kita ini confirm sesat. Padahal dia tu guna bahasa yang tak sama dengan pandangan kita hari-hari yang kita guna. Perkataan nampak tu tak sama dengan yang kita nampak. Nampak tu dia nampak pekerjaan Allah di situ, bukan kata berhala tu Allah. Kalau kita tanya, Pak Cik cakap tadi gunung, tengok gunung nampak Allah. Cuba kita tanya, gunung tu Allah kan? Tak. Ada jawab tak. Jadi dia nak cakap tu benda lain, tapi dalam bahasa kita tak sampai. Sebab itu ulama-ulama ni kalau ilmu tentang Allah yang tinggi-tinggi, dia tak boleh nak tulis dalam kitab. Kalau nak dapat, dia kata kena duduk dengan dia dan perhatikan keadaan ulama akhirat. Kita kena lalui, rasai, alami sendiri. Dia ada jalan dia, ada torik dia, baru boleh dapat ilmu yang tinggi-tinggi. Kalau tulis dalam kitab, alamatnya orang-orang macam kita akan salah faham. Dia nak cerita benda lain, kita faham benda lain. Dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang, kita akan masuk satu topik kecil, tanda-tanda ulama akhirat. Bila sampai topik tu nanti kita boleh saring. Oh, dia tu ulama besar tu. Betul ke ulama besar? Dia ada cara-cara nak menyaring dia berdasarkan pemerhatian kita. Apakah ilmu yang sangat penting tetapi disia-siakan oleh manusia? Ilmu ni sangat-sangat penting, tapi rata-rata manusia buat tak tahu, dia sibuk ilmu lain. Iaitu ilmu sifat hati, ilmu tasawuf. Iaitu sifat-sifat hati yang terpuji, sifat-sifat mahmudah, dan sifat-sifat hati yang tercela, sifat-sifat mazmumah. Kenapa begitu? Kenapa Imam Ghazali kata ilmu ni sangat penting? Sebab tidak ada manusia yang terlepas daripada sifat-sifat yang tercela tu tadi. Nak kata tamak, dalam diri kita semua ada tamak. Nak kata dengki,
ada dengki. Nak kata riak, ada riak. Sikit banyak. Sikit banyak. Banyak sikit. Yang tu je. Nak kata takbur, ada dalam diri kita. Nak kata sombong, ada. Jadi benda-benda ni mendatangkan dosa. Jadi kena ada satu ilmu yang kita belajar untuk menundukkan benda-benda ni semua. Perasaan tamak, dengki, takbur apa semua tadi nak kena bagi tunduk dia. Nak tunduk dia, itulah ilmu tasawuf, ilmu sifat hati. Nak bertunduk perasaan-perasaan sifat-sifat mazmumah ni, dia dengan ilmu-ilmu zahir tak boleh. Dia tak berkesan. Kalau berkesan pun tak boleh.